Okay, Cikgu Ina okay, ready? Alright, okay, 3, 4, 5. Okay, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan guru yang mengikuti sesi Syed Antishmi bersama Cikgu K malam ini, malam hot yang malam yang kelima, hot pertama pengurusan pentadsiran dalam Google Workspace for Education. Okay, untuk pengurusan persediaan sebelum. Okey, saya doakan saya mengalung-alungkanlah kehadiran cikgu pada malam ini, dan juga malam ini juga merupakan malam yang terakhir untuk bab 1. Dan untuk makluman cikgu juga, di dalam Telegram channel saya dah membuka sesi untuk bab 2 pada minggu hadapan untuk tajuk pengurusan semasa, pengurusan pentadsiran dalam untuk semasa. Dan sekiranya cikgu berminat untuk mengikuti bab kedua, saya akan kongsikan pautan link pendaftaran tu untuk cikgu silah kalau berminat. Okey, untuk malam ini kalau cikgu lihat pada rakaman awal tadi tu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Cikgu Bija yang membantu saya dari segi tutorial lah rakaman, dan untuk cikgu nak mengakseskan rakaman berkenaan boleh dapatkan di folder drive bahan sesi. Okay, untuk malam ni cikgu kita akan teruskan untuk malam terakhir untuk part pertama ni. Apa yang kita nak teruskan ni ialah okey. Tajuk dia menguruskan database pentadsiran ni menggunakan fungsi HyperDocs. Okay, HyperDocs ni dan saya akan saya akan tunjukkan kepada cikgu HyperDocs ni salah satu tools yang mana kita nak, sebenarnya bila kita banyak buat pelbagai set-set soalan ni, kalau secara dalam talian ni kita banyak menggunakan link. Tu yang saya tunjuk kat sebelah kanan tu ada link. Link Google Form, link itu, link ini. So banyak link-link lah. Dan ada juga link yang cikgu dah belajar buat shorten URL, dah pakai bit.ly, tiny.cc. Yang ni Cikgu Ina dah record on kan? Okey, terima kasih. So Cikgu Ina akan record sesi malam ini, dan bila kita saya okey, apa yang kita nak buat untuk malam ini, insyaAllah lah kesempatan yang ada ni kita akan selesaikan untuk 7 kaedah ni. Pertama sekali kita nak kumpulkan pautan-pautan link Google Form yang cikgu saya sediakan, di mana kita akan kumpul sebagai macam satu bank soalan lah. So dalam bank soalan ni, first part ni kita akan gunakan fungsi Google Docs, ataupun nak buat dalam bentuk Google Slide ke, kita tengok mana yang kita nak buat. Cuma saya nak fokus ni dalam bentuk Google Docs. Dan kejap lagi saya nak flip-flop lah macam mana nak gunakan Google Slide. So dalam kaedah yang kedua tu, daripada pautan link ni yang kita kumpul daripada, contohlah kita kumpul daripada panitia, pelbagai panitia ni dia orang bagi link, okay, set 1, set 2, set 3, ataupun ni soalan tahun 4, 5, 6. Okay, so banyak link kita dapat, kita akan kumpul semua pautan link tu dalam satu dokumen ataupun slide lah. So kita akan mula dengan Google Docs, lepas tu flip dengan Google Slide lah. Okay, daripada Google Docs tu kita akan pergi pada kaedah kedua ni, kita nak buat satu table lah. Di mana satu table ni kita akan buat table, kita akan masuk tajuk dan juga link. Tajuk, link, tajuk, link, tajuk, link. Dan kemudian bahagian ketiga ni kita nak tukar image. Contoh sekarang ni kalau cikgu nampak, contohlah kalau kita ada
tajuk nama sejarah tahun 4. Instead of cikgu ambil perkataan sejarah tahun 4, so cikgu boleh tukar perkataan tu kepada image. So kita akan ambil gambar sejarah tahun 4 tu masuk ke dalam jadual ataupun table yang kita buat, dan daripada jadual itu kita akan masukkan URL link soalan. And then kaedah kelima ni kita akan pergi kepada bahagian database ni. Okay, kalau cikgu pasal lah banyak link yang kita gunakan ni, kita nak guna banyak kali lah. Tak tahun ni, kita nak pergi pada tahun depan. So kita boleh gunakan database bank soalan ni. So kita kumpul dalam bentuk Google Sheet. So database ni lah kita juga nak buat dalam bentuk jadual juga. Masuk tajuk, kemudian link dia. So bila dah ada link banyak ni, and then cikgu boleh nak buat salinan ataupun duplicate. Kalau cikgu buat bank soalan untuk tahun 1, cikgu nak pindah, nak duplicate dia punya table tu untuk tahun 2, tahun 3, tahun 4, 5, tahun 6 lah. And then yang ke-8 tu lah saya tak sempat masuk kat situ. Database yang cikgu ada untuk senarai kuis ni ataupun senarai soalan-soalan ni, yang itu cikgu boleh wujudkan satu sama ada nak uruskan dalam bentuk Google Site ke, ataupun cikgu nak buat dalam bentuk data studio ke, pun boleh. Itu yang kita nak fokuskan pada malam ini. Okey. So malam ini cikgu untuk aktiviti pertama ni iaitu kaedah nombor 1 untuk mengumpulkan pautan link Google Form pada satu dokumen. Okey, apa yang saya nak buat ialah saya akan pergi kepada kita punya drive. Okey. Okay, so saya kecilkan sikit punya size ni. Alright. Okay, so saya akan createkan satu folder baru. Okay, dan saya akan namakan database soalan pentaksiran lah. Dan saya masukkan formatif. Okay, kemudian saya createkan folder berkenaan. Okay, so bila dah masuk ni, okay, saya akan gunakan satu dokumen yang mana saya akan gunakan Google Docs. Okay, so dalam Google Docs ni dia akan createkan satu Google Docs. Okay, dan Google Document ataupun Google Docs ni saya akan namakan sebagai, okay, saya namakan hyperlink. Hyperlink Google Form. Okay, saya namakan aktiviti kumpulan ni sebab saya nak tunjukkan kepada cikgu. Okay, saya akan buat dulu contoh kat sini. Okay, saya tunjukkan soalan. Saya takkan soalan. Satu. Okay, ni contoh saya buat tajuk dulu. Okay, dan kemudian saya akan boldkan dia. Underline. Okay. Kita nak buat satu kaedah jadual. Yang mana jadual ni kalau cikgu lihat dekat bahagian menu ni ada file, edit, view, insert ni. Cikgu boleh ambil pada menu insert. Dan kemudian cikgu akan ambil table lah. Okay, so table kat sini saya nak buat dalam, sekarang ni kita ada 20. Okay, so 5 kali 4. Okay. Right, apa yang saya nak buat ialah, okay, saya akan sharekan Google Document ni kepada semua cikgu yang ada ikuti pada malam ini.
Okay, dan saya akan tukar dia punya setting dia ni. Okay, anyone with the link. Sekejap, saya tak buat anyone with the link, restricted ni. Saya akan ambil senarai nama email cikgu. Okay, saya copy email cikgu. Okay, dan kemudian saya akan masukkan dalam ruangan the members ni. Alright. So kat sini dah ada dah kongsi untuk 3 orang. So saya akan copy link dan saya akan masukkan di ruangan komen Google Meet. Okay, dan cikgu boleh akses. Okay, dan apa yang saya nak buat ialah cikgu akan pilih mana-mana kotak ni untuk cikgu masukkan cikgu punya contohlah. Macam tadi cikgu Pijak buat soalan mengenai Google Form dia, dan saya akan masukkan, saya tukarkan form saya ni. Saya akan buat matematik, saya buat sejarah tahun 4. Dan di bawah kata sejarah tahun 4 ni, cikgu akan copy Google Form cikgu. Saya tunjuk kat sini ni. Cikgu akan pergi pada folder cikgu. Dan cikgu pergi pada masuk folder masing-masing. Dan cikgu pergi pada folder Google Form. So cikgu ambil quiz cikgu. Cuma cikgu nak cikgu bukan ambil bahagian URL untuk edit ni. Cikgu pergi kepada menu ataupun kataan send ni. Klik pada perkataan send dan cikgu akan pergi pada pautan yang ini ataupun logo URL ni, dan cikgu akan keep shorten URL. Cikgu akan copy dan kemudian cikgu patah balik semula dekat bahagian jadual ini dan cikgu akan paste. So bila paste ni, cikgu highlightkan link yang cikgu paste tu, dan cikgu akan nampak kat sini ada satu logo untuk insert link. Dan automatic cikgu punya paste tadi tu, cikgu akan dapat pautan link. Apa yang saya nak buat sementara cikgu sudah dapat akses ni, ada 7 orang ni. Cikgu akan pilih mana-mana kotak ni. So saya dah set untuk 20. Cikgu boleh ambil soalan cikgu dan kemudian cikgu akan paste link di kotak yang cikgu pilih lah. So kita nak buat aktiviti ni sebab nanti bila cikgu ada banyak pautan-pautan link ni, kita akan gantikan pautan link ni dalam bentuk hyperdocs. So sambil tu kita buat aktiviti kumpulan dulu. Cikgu akan ambil soalan Google Form cikgu and then cikgu pastekan dekat kotak-kotak ni. Dan sambil-sambil cikgu lihat ni, dekat bahagian atas ni cikgu, bahagian atas ni, yang ni itu seronoklah sebab kita nampak rakan-rakan kita sedang menaip. Dan kalau cikgu nak kacau dia orang, boleh klik pada show chat. Dan cikgu boleh komen lah, komen kat sini. Ya. Okay, dan cikgu boleh lihat lah
nama Cikgu Izzat ada. So kat sini Cikgu Hanimah pun tengah type kat sini. Okey, ni aktiviti ni kita seronok sikit buat sebab kita boleh siapkan bank soalan dalam masa sekejap saja. Okay. Ada yang warna purple, ada yang warna pink. Okey, saya pastekan link dekat cikgu. Sebab bukan kita ada 20 orang tapi yang sedang masukkan soalan-soalan ni tak sampai 20 orang lagi. Okay, sambil tu saya nak buat aktiviti jugalah. Kalau cikgu yang dah selesai masukkan pautan link, cikgu boleh angkat tangan. Okey, ada ruang kosong lagi boleh diisi. Okey. Okey, sini kosong, sini kosong. Okey. Dan untuk bahagian yang saya kongsikan kepada cikgu, yang tadi bagaimana kita mengumpulkan semua pautan link Google Form yang cikgu sediakan dekat cikgu punya folder. Dan sempat ni saya tunjukkan kepada cikgu daripada Google Docs tadi, saya pindahkan dalam bentuk Google Slide. Okay, so dalam Google Slide ni, so saya akan pergi kepada folder database tadi. Okay, so yang ni Google Docs. Saya pergi kepada bahagian Google Slide pula.
Okay, so dalam Google Slide ni, okay, cikgu akan adalah untitled presentation. Okay. Okay, so saya akan buka layout dia, pergi kepada saya akan ambil yang blank. Okay, dan kemudian saya tuliskan tajuk, hyperlink, pentafsiran. Okay, so dekat sini saya akan klik pada menu insert dan saya juga akan masukkan table. So table sini sama juga, saya akan kira 5 kali 4 lah untuk dapatkan 20 table. Okay, cuma kat sini kita besarkan juga. Okay, so kat sini sama juga, saya akan share. Okay, so saya akan copy link dan saya akan share di ruangan komen. Okay, so cikgu boleh akses slide, Google Slide ni. Okay, saya letakkan banyak kali. Okay, so cikgu boleh ulang step yang sama dan cikgu boleh pilih lah cikgu nak kotak yang mana. Saya letakkan banyak kotak-kotak tu. Sama juga, cikgu akan typekan dekat dalam kotak ni. Sama juga kalau cikgu copy balik kat tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, alright. Okay, so aktiviti yang kita buat ni, bagaimana cikgu nak gunakan sama ada HyperDocs, Google Docs pun boleh, ataupun HyperDocs untuk gunakan Google Slide boleh lah. Okay, so kat sini cikgu boleh lihatlah. Ini baru bahagian perkenalan macam mana kita nak kumpulkan semua link-link soalan ni dalam satu tempat. Okay, kita buat pakai Google Docs boleh, kita buat Google Slide boleh, dan hujung-hujung bahagian seterusnya nanti kita akan buat ulang sama juga untuk menggunakan Google Sheet sebagai database soalan lah. Okay. So kat sini sama juga, kalau cikgu tutup bahagian Teams ni, cikgu juga boleh chatting lah dengan rakan-rakan cikgu yang tengah type tu. Ni lah. Okay, so cikgu boleh komen kat situ lah. Okay, Cikgu Lin pun ada ni kotak kosong, tak ada orang lagi, ada 2. Okay, so yang bagusnya yang kotak kosong tak ada ni, cikgu nak letakkan warna. Ni cuk saya punya kuning. Ini kosong lagi kuning. Okay, kuning tu hijau. Okay, so yang ni nak buh warna biru. Okay. Lepas bukan sekejap, jangan baca soalan. Okay, dia kalau macam cikgu paste link daripada luar masuk dalam Google Document ni, ada automatic dia link, ada juga automatic yang tak link. Tapi kebiasaan kalau cikgu pastekan dalam slide ni, dia akan tukar pada warna biru lah. Tapi kalau macam cikgu tak nak warna biru tu, cikgu boleh je highlight je dan cikgu tukar dia punya font ni. Okay. Font ni nak tukar nak tukar warna hijau pun boleh. Okay, ni. Okay, cikgu highlight.
nak biru, boleh buat hijau. Hijau tak nampak pula lah. Okay. Tapi secara defaultnya, link-link semua ni dia memang tak boleh lagi dah, dia akan ambil biru. So cikgu boleh gunakanlah. So ada kosong lagi, ada hijau, kuning, biru semua ni. So cikgu boleh masukkan kat kotak yang kosong ni. Okay, so cikgu rasa kalau tu nak kecilkan sikit, bolehlah. Sebab nanti bila cikgu present slide ni, so kita boleh buat macam macam jigsaw lah. Nak pergi yang ni boleh, yang tu boleh, boleh pilih. So bila kita present ni, kita pun boleh tick mana-mana soalan yang kita nak tunjuk pada pelajar lah. Betul. Betul je cikgu Safwan ni. Okey. So ini adalah kaedah cikgu buat table dalam slide. Kemudian cikgu masukkan tajuk soalan dan juga dia punya link. Okey, dan paling nak menceriakan soalan-soalan tu, cikgu boleh letakkan warna lah dekat cikgu punya soalan. Okey, saya akan patah balik dekat bahagian slide bahan ni. Okey, yang mana kat sini kita dah kumpul dah. Kita dah kumpul link-link Google Form yang cikgu buat ni dalam satu dokumen. Itu kita nak buat lah. Okey, itu yang cikgu dia tanya boleh ganti teks kan, memang boleh. Cuma awal tadi tu, part pertama sebagai pemula, kita buat macam tu dulu. Okey, sekarang ni kita nak buat bahagian kedua dah buat, bila Januari dah masukkan pautan ni kita dah buat. Okey, kita nak buat aktiviti yang ketiga ni, memasukkan imej menggantikan teks. Okey, sebelum kita nak masuk imej menggantikan teks ni, saya sebenarnya nak tunjukkan kepada cikgu apa yang cikgu Bija cadangkan tu memang itulah sebenar-benarnya lah. Okey, contoh kat sini saya tak apa cikgu Lin, masih lagi dalam track yang sebenar. Okey, betul juga. Kalau macam cikgu Lin dah buat, macam contohlah kita bahagian SU akademik, kita nak kumpulkan kita punya kolom-kolom soalan. Cikgu juga boleh buat macam ni, buat tajuk dan cikgu bagi makluman untuk masukkan link Google Form tu di bawah tajuk. Maknanya cikgu dah bagi siap-siap pilot dekat ada orang lah untuk dia orang isi. Okey, untuk aktiviti yang saya nak buat ni, lepas cikgu dah masukkan tajuk, kemudian cikgu dah bagi link. Okey, saya akan nak buat aktiviti yang cikgu Bija cadangkan tadi tu. Okey, saya akan klik make a copy. Okey, yang ni copy of saya akan buat 2. Okey. So dalam hyperlink yang kedua ni, saya buat 2. Okey, kalau cikgu lihat ni, ni masih yang sama. Okay, cuma aktiviti ni sekejap saya akan share untuk cikgu akses. Okay, sambil tu saya nampak cikgu Azmaniran duduk angkat tangan ni. Soalan cikgu dipersilakan. Okay. Ataupun tanda dah siap. Sekejap tu saya nak share ni. Okay, kadang kalau cikgu lihat dekat bahagian tajuk yang automatik dah underline ni, dia ada dua possibility. Sama ada cikgu dah siap-siap dalam cikgu highlight tajuk tu dan kemudian cikgu masukkan hyperlink kat situ. Itu mungkin satu kaedah. Okay. Okay, so saya akan copy link ni dan saya akan share dekat ruangan komen. Okay, so cikgu akan masuk pada hyperlink yang kedua. Okay, cuma hyperlink kedua ni kita akan copy link, kemudian kita akan highlightkan perkataan sejarah tahun 4 ni.
Okay, cikgu highlightkan dan cikgu akan pergi kepada simbol insert link. So insert link, cikgu copy paste link yang cikgu masukkan tadi dan cikgu apply. Dan dekat bahagian bawah ni, link Google Form yang di bawah ni cikgu boleh delete. Dan cikgu akan nampak ayat saja perkataan tu dia ada link disertakan dalam perkataan ni lah. Okay, so cikgu boleh highlightkan dan cikgu boleh boldkan lah. Okay. So cikgu yang ada copy link di bawah tajuk cikgu ni, cikgu boleh akses kembali dan kemudian cikgu highlightkan lah cikgu punya tajuk. Ya, kemudian highlight, cikgu akan masukkan insert link ni dan paste je dekat ruangan search ni dan cikgu apply. Dan cikgu akan nampak hanya teks saja, tapi bila pelajar klik pada perkataan sejarah tahun 4 ni, ada link di belakang ataupun ada link dekat tajuk tu lah. Okay, sama juga cikgu, cikgu yang dah selesai buat di bahagian Google Docs ni, saya juga nak sharekan juga dekat bahagian slide ni. Okay, saya akan klik duplicate slide ni. Okay, duplicate slide. Okay, ya Cikgu Safwani, persilakan. Cikgu boleh ulang tak? Tadi ada gangguan sikit lah tadi. Oh, kegangguan. Tak mana cikgu? Yang nak bagi keluar dekat dengan tajuk tu. Okay, okay. So kat sini Cikgu Safwani punya soalan dekat tajuk Kuis bahasa. kuis bahasa. Okay. So Cikgu Safwani boleh highlightkan kuis bahasa. Lepas tu dah highlight tu cikgu ni akan jumpa satu ikon lah. Dia tulis insert link kat sebelah komen ni. Okay, lepas tu klik dekat insert link tu. Dan cikgu ni akan nampak kotak ni. Lepas tu paste je link Google Form yang cikgu ni, kemudian apply. Okay. Alright. So nanti delete lah link Google Form tu, hanya perkataan kuis bahasa SK saja yang ada link. Oh, okay. Terima kasih. Sama. Okay, patah balik dekat slide. Okay, saya dah duplicate slide ni. Cuba sekarang ni aktiviti sama juga. Okay, saya akan copy link dan saya akan highlightkan. Tiba pula ambil kuis bahasa tu. Sekejap orang lain punya. Okay. So saya ambil yang ini, saya copy link dan saya highlightkan perkataan sejarah tahun 4. Dan saya akan pergi ke bahagian yang 3 titik ni, ataupun saya tutup ini dulu. Saya punya tak boleh. Okay, sekejap. Okay, saya ambil yang insert link ni dan kemudian saya akan pastekan URL Google Form tu dan klik apply. Okay, so perkataan link Google Form tu saya padam, biar tinggal sejarah tahun 4 sajalah. Okay, saya nak jawab soalan Cikgu L. Cikgu tak boleh dekat Google Docs ke ataupun dekat Google Slide, Cikgu L? Okay, so Cikgu L, okay, Google Form. Okay, kalau Cikgu L pergi dekat bahagian Google Form, okay, dekat sini sekejap Cikgu L kena pergi dekat menu send. Okay, dan kemudian ambilkan dia punya link Google Form.
Kemudian yang mana Cikgu L? Cikgu bukan, silap. Tang mana silap tu Cikgu L? Tapi tak nampak update. Okey, sana. Okey. Okey yang ni. Hyperlink 2. Hyperlink 2 ni untuk Google Docs. Kalau slide. Okey. Sekejap. Cikgu Aminuddin. Okey, saya dah edit kat dulu tapi tak nampak update. Okey, so sekejap, saya Cikgu Aminuddin dekat slide yang kedua. Okey, so slide kedua ni cikgu tengoklah ramai tengah edit tu. Tapi tak nampak update. Okey. Kalau tak nampak update tu pergi pada bahagian bawah tu cikgu cuba tengoklah. Mana kalau dah update tu link slide. Okey. Okey, cikgu link slide Okey, tak nampak update tu nanti cikgu boleh check. Kemudian yang tak ada, yang dah update tu boleh masukkan warna lah. Okey, warna dalam fill color. So biru. Okey, and then saya patah balik untuk jawab Cikgu L. Okey, Cikgu L tanya untuk hyperlink kedua. Okey. Cikgu L tak boleh. Okey. Okey, Cikgu L punya soalan bawa kat mana Cikgu L? Okey. Okey. Alright. Yang tu docs. Nak yang slide. Betul, Cikgu Safwan ni dah share slide. Okey, Google Form. Maknanya Google Form. Okey, Cikgu L. Soalan yang mana Cikgu L? Curriculum. Curriculum ada tak curriculum kat sini? Okey. Alright, so kat sini Cikgu L Cikgu L klik pada link tu, dia akan keluar copy link. Lepas tu Cikgu L akan highlightkan perkataan curriculum. Lepas tu Cikgu L akan ambil bahagian insert link dan Cikgu L akan paste. Okey, paste. Paste tu kemudian Cikgu L apply. Boleh Cikgu L? Okey kah? Boleh try lah. Okey, lepas tu nanti dah okey, boleh delete link URL tu lah. Okey, sama juga dekat bahagian slide ni, saya flip-flop Google Docs dengan slide ni. Okey, so kat sini yang dah selesai, cikgu boleh masukkan fill color ni. Fill color dan pilihlah warna cikgu nak letak lah. So bila saya present ni, saya present, ada warna. Dah macam pilih cat warna lah. Joton nak pilih color apa. Okey. And then part yang seterusnya ni, okey, saya akan pergi kepada kemahiran ketiga ni. Saya masukkan pautan link pada image. Balik. Memasukkan image menggantikan teks. Okey, saya akan ambil satu dokumen di mana hyperlink tadi. Hyperlink tadi ni saya akan make copy lagi sekali.
Okay, make a copy. Dan saya akan tukar kepada copy off. Copy off ni kepada 3. Okay, saya klik OK. Okay, dan kemudian okay, so sekarang ni apa yang kita nak buat? Ni okay, so sekarang ni kita nak masukkan image ke dalam kotak yang contohlah sejarah tahun 4 ni. Okay, apa yang kita nak buat carian dekat image ni, kita typekan sejarah tahun 4. Okay, so cikgu klik pada image. Okay, dan kemudian cikgu pilih je image berkenaan. Dan kemudian cikgu akan klik kanan. Klik kanan, cikgu akan pilih copy image address. Okay, klik kanan pada image yang cikgu pilih dekat sebelah kanan sekali tu. Klik copy image address. Dan masuk semula kat bahagian ini. Okay, dan kemudian cikgu klik insert. Ambil image. Okay, saya ulang balik. Okay, untuk masukkan gambar yang cikgu ambil daripada input image tadi, okay, cikgu klik pada kotak yang cikgu letak di bawah ni. Dan kemudian cikgu ambil insert, menu insert ni. Ambil image. Dan kemudian cikgu pilih by URL. Okay, lepas tu cikgu paste gambar tadi. Dan kemudian cikgu klik insert. Okay, so cikgu akan nampaklah gambar berkenaan dah masuk dalam kotak. Dan aktiviti yang kita nak buat lah, kita gantikan teks tadi tu kepada image. Cuma sekarang ni cikgu ambilkan dia punya copy link dia. Maknanya cikgu klik pada perkataan sejarah. Ambilkan dia punya copy link dia ni. Dia akan nampak link copy to clipboard. Dan cikgu tekan gambar sejarah ni. Okay, dan cikgu akan klik kanan. Dan cikgu ambil link. Okay, lepas tu cikgu paste kan. Dan cikgu klik apply. Okay. Dan kemudian cikgu akan padamkan dia punya ni. Dan cikgu cikgu highlightkan sejarah tahun 4 ni. Dan cikgu tick remove link. Okay. Dan sekarang ni cikgu akan nampak hanya teks dan juga image. Okay, lepas tu bila pelajar dia buka ataupun dia klik pada gambar sejarah ni, okay, dia akan nampak dekat bawah ni ada satu link. Link yang mana cikgu sudah silahkanlah dipanggil hyperlink pada image buku teks yang cikgu masukkan dalam kotak. Okay, saya akan sharekan hyperlink yang ketiga ni untuk cikgu lakukan aktiviti yang sama. Sebab nanti bila cikgu kongsikan kepada pelajar cikgu, mereka boleh wujudkan satu bank soalan lah. Maknanya mereka boleh buat rujukan. Okay, maknanya mereka tak klik pada link lah, mereka klik pada gambar. So saya akan copy link ni dan saya akan share dekat ruangan komen. Okay, dan cikgu bolehlah masukkan gambar-gambar berkaitan dengan soalan cikgu. Dan soalan cikgu pun gambar tu cikgu boleh buat carian dekat Google Image. Ambil. Okay. Harap semua dapat masuk lah. Okay.
Okay, sambil tu Cikgu Safwan ni boleh klik pada insert image. Klik pada menu insert. Okay, ambil menu insert. Lepas tu ambil image, ambil by URL. Sekejap hang. Biasalah. Dia ramai tengah edit-edit ni, dia hang sikit lah. Ambil mana tadi? Insert hyperlink. Okay, ambil dulu, ambil menu insert. Dah. Okay, lepas tu ambil image. Image. Ambil insert, lepas tu ambil image. Lepas tu tulis, ambil by URL. Insert link dulu kan? Sekarang ni ambil gambar dulu Saya dah ada link untuk gambar. Okay, gambar dah masuk dah? Belum. Ambil gambar dulu. Okay. Insert, dekat menu insert ambil image, kemudian ambil by URL. Kenapa tak jadi? Okey, jap. Saya end screen saya. Cikgu Kasia boleh share screen ke? Tengok tang mana dia tak jadi tu, dia merajuk saya apa. Okey, dia kena hyperlink yang ketiga. Okey. Right, okey. Okey, klik kanan, ambil copy image address. Betul. Okey, kemudian pergi balik hyperlink. Okey, klik menu insert. Ambil image. Kemudian by URL. Ya, tu dia, betul paste. Ni dia. Oh dia. Okey. Lepas tu pergi pada perkataan BN tahun 1. Okey, copy dia punya URL. Klik tu, tu ada perkataan copy. Tu dia. Lepas tu pergi pada gambar buku teks. Okey, kemudian klik kanan. Tu dia, ada link. Paste. Apply. Okay, lepas tu highlightkan dia punya kataan BN tahun 1 tu. Tutupkan dia punya link. Okey, cemerlang Cikgu Harsiah. Terbaik. Okay, terima kasih. Okay. Sana line back tonight. Okay. Alright, so ni bahagian hyperlink yang cikgu boleh lakukan menggunakan format Google Docs lah. Okay, and then saya akan meneruskan agenda malam ini. So saya akan ambil slide bahan. Okay. Okay, kita dah buat tadi 1 dah, nombor 2 dah, nombor 3 dah, nombor 4 dah. Okay, nombor 5 ni. Iaitu mengumpulkan pautan link Google Form pada satu dokumen atau slide. Tapi yang ni saya akan gunakan fungsi Google Sheet sebagai database. Okay, apa yang saya akan mula, saya akan pergi kepada folder database soalan. Cuma database soalan ni saya akan gunakan fungsi Google Sheet ni untuk saya wujudkan satu bank soalan lah pakai Google Sheet. So kita namakanlah database. Okay, database kat sini. Okay, untitled spreadsheet ni saya akan namakan
Okey. Dekat kolom 1 ni saya buat bilangan. Okey, kemudian nama soalan ni. Okey, kemudian link soalan. Kemudian saya akan buat table dia. Okey. Kemudian saya buat dalam 25, 30 lah. Okey, apa yang saya akan lakukan ialah saya akan letakkan dulu bilangan pertama, nama soalan. Okey, nama soalan. Sejarah tahun 4. Okey, link soalan. Okey, saya akan masukkan link kat sini. Okey, dan cikgu tak perlu risau sebab dia punya link Google Form ni akan automatik dia keluar hyperlink lah ataupun link dia berfungsi. Okay, so saya akan sharekan juga dekat cikgu punya comment box Google Meet ni. Okay. Okay, saya copy, saya masukkan dalam komen. Okay, cikgu boleh masuk. So, ramai. Okay. Okay, sambil cikgu buat tu, saya akan createkan satu data studio yang kosong untuk kita akseskan. Okay. So kat sini saya sedang mengakseskan satu paparan data studio untuk bagi menguruskanlah soalan-soalan yang telah kita kumpulkan. So saya akan ambil database Google Sheet. Okay, kemudian saya ambil menu database soalan. Okay, Cikgu Lin, link tu yang cikgu ambil daripada dekat sini. Cikgu akan ambil kat sini. Cikgu Lin boleh klik dekat gambar. Okay, kat gambar bawah tu dia ada satu menu copy link. So copy link ni kemudian boleh masuk dekat database ni dan boleh paste. Okey Cikgu Lin. Kat gambar betul. Okey, saya patah balik dekat sini. Saya ambil dekat bahagian database soalan ni dan saya klik add. Okey, lepas tu add to report. Okey, so kat sini cikgu akan ada satu paparan data studio ataupun buku data studio. Okey, terlebih dahulu kita akan createkan title report ni. Kita namakan sebagai dashboard. Dashboard soalan formatif. Soalan formatif. Okey, kemudian saya akan createkan, saya akan sharekan add people ni untuk edit dan kemudian saya akan ambilkan senarai nama peserta. Saya ambil senarai nama peserta.
Okay, saya akan copy cikgu punya email. Okay, saya copy email cikgu. Dan kemudian saya akan pastekan email cikgu dan saya akan send kepada cikgu untuk cikgu jadi editor. Okay, so kat sini ada email yang tak lengkap. Dan begitu juga ada email bawah Yahoo. Saya send. Yahoo. So saya dah share. Kemudian saya akan copy link dan saya akan sharekan ruangan comment box. So cikgu akan tahu maknanya cikgu akan explore bagaimana cikgu nak buat satu bentuk data studio. Di mana kat sini terus kita akan mula masukkan teks dulu. Teks kita buat simple dulu yang awal-awal ni, dan cikgu akan letakkanlah koleksi, nama koleksi soalan formatif Ogos September 2021. Kita highlightkan, dan dekat bahagian tepi kalau cikgu lihat ni ada text properties. Kita letakkan di tengah-tengah dan kita boleh besarkan kalau 20. Kalau tak 20, besarkan sampai 30. Dan kemudian so kita ambil pada menu ni ada background and border. Kita tukar warna orange sikit. Dan kita tukar bentuk font ni. Ataupun saya besarkan lagi sikit. Dan kemudian kalau cikgu lihat ni adalah table yang kita dah masukkan pada maklumat di sini. Alright. Lepas itu bila kita dah import maklumat ataupun database link berkenaan, so kita boleh susun table ini di bawah koleksi soalan ni, dan kita boleh besarkan table dia. Dan apa yang kita nak buat cikgu, kalau lihat pada bahagian chart ni dia pilih table, dan kita nak masukkan maklumat yang kita nak masukkan dalam table ni. Pertama sekali bilangan dah ada dah. Kemudian kita nak masukkan nama soalan pun dah ada. Sekarang ni kita nak masukkan link soalan. Link soalan kita letakkan di bawah ni. Itu sama. Ataupun kalau macam cikgu nak gunakan kaedah bahagian add dimension ni pun boleh juga. Cikgu ambil bahagian link soalan. Cuma link soalan ini cikgu lihat dia tak ada apa link, hanya perkataan saja. Sambil tu dekat bahagian menu matrix ni cikgu boleh pangkah supaya yang
yang nampak paparan hanyalah link saja. Cuma kalau lihat pada nama soalan core curriculum, kalau saya rujuk balik pada core curriculum ni, okey, sebab dia punya alright, ni. Dia ni gambar ni. Okey, so saya kena refresh balik data. Okey, baru keluar link. Cuma sekarang ni cikgu nampak teks tapi tak boleh nak klik apa sebab dalam bentuk teks. Cuma di bahagian setting pada dimension ni. Okay, sorry. Kalau cikgu lihat dekat menu link soalan ni dan di bahagian data dekat bahagian dimension ni ada 2 kolom. Satu nama soalan, satu lagi link soalan. Cuma link soalan ni bila kalau kita klik pada paparan view ni, dia tak ada link. Sebab dia punya setting dia ataupun dia punya dimension. Dekat menu dimension dia hanya teks saja. So kita boleh editkan, klik pada menu pencil dan kita akan tukar bentuk teks kepada bentuk URL. So kita ambil URL. Okay, automatic dia punya kataan tu ada underline untuk akses link yang kita sediakan lah. Okey. Sambil tu, kalau cikgu lihat ini basic saja, ada saiz pun kena besar sikit lah kalau nak bagi nampak. Okay, nak cantikkan dia punya table ni, dia ada pada menu style. Okay, menu style, kita boleh pilih saiz tajuk nama soalan dengan tajuk link soalan ni. Kita tukar pada saiz 20. Okay, dan kemudian kita nak tukar warna di belakang nama soalan dan link soalan ni dipanggil table color. Okay, table color ni kita ambil warna kuning. Okay, dan kemudian ni adalah cell border color. So saya ambil warna hitam. Okay, dan kemudian nak bagi warna selang-seli ni, bolehlah ambil satu lagi warna. Okay, dia akan keluar warna ni lah. Okay. Dan kemudian kalau cikgu lihat ni ada 13 link soalan ni, kita boleh panjang lagi ke bawah. Okay, lagi ke bawah. Dan cuma sekarang ni cikgu nampak saiz dia halus sangat. Kalau cikgu nak besarkan boleh. Pergi pada menu table label dan tukarkan font kepada saiz yang lebih besar lah. Okay, kalau besar macam ni okey. Cuba kena ubah sikit lah. Tajuk dia kena besar sikit, 32. Okey. So boleh tarik ke bawah. Okey. Dan cikgu boleh klik view. Okey, so bila klik pada pautan contohlah sejarah tahun 6 ni, terus dia akan pergi pada tab untuk jawab soalan. Okey, so nampak link tu berjadilah. Okey. Dan kemudian bila cikgu dah selesai buat adalah simple dashboard soalan formatif ni, okey, kemudian cikgu nak share dekat pelajar ataupun rakan-rakan yang lain, cikgu boleh sama ada klik share yang ini dan klik pada manage access. Okey, di luar editor ni, maknanya di luar orang yang cikgu access untuk edit ni, kalau dia klik link, dia kata required to access. Tapi kalau cikgu nak orang lain nak access, kita kena tukar setting ni, link sharing off ni. Kita klik pada klik kat sini, menu dia. Kita ambil anyone with the link.
and view. Okay. Lepas tu klik save. Okay. Dan kemudian cikgu close. Dan nak share link ni, cikgu tak perlu copy link yang URL atas tu, tak perlu. Cikgu klik pada bahagian menu share ni, dia ada get report link. Okay, lepas tu cikgu ambil copy link report ni, dan cikgu boleh share dekat Telegram, Google Meet, Google Classroom, apa lagi, Facebook, Twitter, so untuk akses. Okay, saya nak cikgu cuba klik dekat link berkenaan dan cikgu cek soalan yang cikgu masukkan dalam database yang ini. Adakah soalan tu berfungsi ataupun cikgu klik tu boleh pergi pada soalan berkenaan. Kalau soalan cikgu jadi, boleh, okay, kita akan guna fungsi angkat tangan. Okay, cikgu Izzat dah okay. Alright. Okay, ramai dah angkat tangan. Okay, so maksudnya untuk malam ini cikgu, kita ada 8 sebenarnya. Ada 8 aktiviti. Cuma yang ketujuh ni saya nak maklumkan pada cikgu lah. Di mana untuk bahagian yang ketujuh tu, untuk duplicate sheet ni, contoh kat sini, ini adalah cikgu nak buat untuk bulan Ogos. Okay, dan kalau cikgu nak pergi kepada bahagian bulan 9, okay, cikgu klik pada menu Ogos tu, ambil bahagian duplicate. Okay, dan cikgu boleh ambil lah format yang sama dan cikgu rename, cikgu typekan September. Okay, boleh ulang lah untuk set soalan September, Oktober, November, Disember lah. Okay. So untuk bahagian tadi ni melengkapkanlah. Okay. Aktiviti kita malam ini ada 7 kaedah. Yang pertama, kita kumpulkan semua pautan link Google Form yang cikgu buat dalam satu dokumen ataupun slide. Okay, dalam dokumen tu kita buat jadual untuk masukkan link-link, dan kemudian kita gantikan image untuk teks. So dalam teks tu kita masukkan pautan link. Maknanya orang yang akses kita punya dokumen tu, dia klik pada image, dah ada dah hyperlink dia. And then part yang kelima ni kita gunakan Google Sheet untuk database untuk kumpulkan pautan link Google Form tu untuk kita jadikan satu database. Dan dalam database tu kita masukkan table lah, nama soalan, link soalan. Lepas tu yang ketujuh tu kita membuat duplicate sheet lah untuk soalan, sama ada soalan tu untuk set bulan 8, kemudian kita duplicate sheet untuk set bulan 9. Cuma link-link tu kita boleh buat link yang berlainan lah kalau kita ada buat set soalan yang baru untuk bulan 9. Okay, dan yang ke-8 saya tak tunjuk dalam kaedah tu adalah macam mana kita nak bina mudahlah satu dashboard mudah untuk kita gunakan Google Data Studio ni untuk sharekan pada pelajar-pelajar kita koleksi soalan-soalan yang mereka boleh gunakan untuk sama ada ulang kaji ataupun kita sendiri buatkan set soalan untuk mereka menjawab lah. Mungkin kita boleh buat satu dashboard. Ini set soalan untuk semua subjek yang diajar dalam kelas penak lah. Ini DM, ini BI, ini matematik, ini sains. Maknanya pelajar tu klik pada Data Studio, semua set soalan dia kat situ. So dia tak perlu banyak pergi pada lain-lain tempat lah. Boleh fokus pada satu dashboard Data Studio. Okay, waktu menunjukkan pada 10.15. Okay, ngam-ngam 1 jam kita persiaran. Okay, dan sekarang ni saya sekarang ni saya ada satu sesi
satu sesi khas untuk pada semua guru yang hadir pada malam ini. Yang mana sesi yang hadir ini saya akan gunakan satu aktiviti iaitu Wheel of Name. Okay, Wheel of Name ni okey, apa yang saya nak buat aktiviti ni adalah aktiviti lucky draw. Okey, lucky draw, dan saya nak masukkan nama-nama cikgu untuk cikgu. Saya pilih seorang guru yang bertuah. Okey. Saya sedang ambil nama cikgu. Okey, dan saya akan masukkan di sini. Okey, ada lagi cikgu, sabar. Okey. Cikgu dah masuk. And then Cikgu Hamisah seorang lagi. Alright. Alright. Okay, yang ini cikgu saya ada kata special gift lah untuk cikgu, dan nanti cikgu yang terpilih ni saya akan biar tepi. Saya nak dapatkan nama penuh cikgu, alamat rumah dan juga nombor telefon lah untuk saya kirimkan adalah something lah untuk cikgu. Okey, dan saya akan putarkan satu kali, dan insyaAllah diharapkan nama cikgu yang ada ni cikgu boleh angkat tangan lah ada hadir. Sebab saya nampak kat sini termasuk saya ada 19 orang. Okey, dan kalau maknanya kalau ada rezeki cikgu tu insyaAllah ada. Okey, saya akan klik tap to spin ni. Okey, tu dia. Alright, Cikgu Melwinder ada ke kat sini? Saya cek ada. Okey, nanti Cikgu Melwinder dalam Telegram nanti Cikgu Melwinder boleh bagi saya nama penuh, alamat dan juga nombor telefon. Nanti saya nak kirim something lah untuk cikgu. Okey. Dan tahniah cikgu Okey, ni adalah kata cenderung hati dah daripada pihak saya lah kepada rakan-rakan untuk part pertama. InsyaAllah saya nak ulang balik ni untuk part kedua dan juga part ketiga. Okey. Itu adalah aktiviti penutup pada malam ini. Dan sekali lagi cikgu di pihak saya ucapkan terima kasih pada banyak cikgu yang hadir daripada hari pertama sampailah ke malam ini, hari Jumaat dah masuk 5 jam cikgu bersama dengan Cikgu MK. Harap tak boring lah. Tak boring, dan juga masih lagi bersama dengan saya untuk kita sama-sama lah belajar, berkongsi tentang bagaimana nak menguruskan persediaan sebelum bagi tajuk pengurusan taksiran dalam Google Workspace for Education. Okey, dan saya harapkan apa yang kita sama-sama kongsi pada hari pertama sampailah malam ini cikgu boleh praktis dan cikgu boleh amalkan, dan nanti kalau sekiranya cikgu berjaya buat dan cikgu nak kongsikan dengan kawan-kawan, jangan lupalah kalau kat Facebook tu boleh tag saya Cikgu MK. Dan saya untuk makluman cikgu, saya pun sudah pun membuka untuk kuarter kedua, dan pada kuarter kedua ni ada bahagian-bahagian yang kita akan tambah baik daripada persediaan sebelum ni. Dan dari sudut
bagaimana kita nak buat pentadsiran ni semasa live Google Meet, ataupun kita nak jalankan, contohlah kita buat aktiviti dalam Google Classroom, dan bagaimana kita nak menyemak secara online. Maknanya dalam talian tengah mengajar ni, so kita nak uruskan keadaan semasa lah, macam mana kita pelajar hantar, macam mana kita jalankan kelas PDPR, pelajar tengah jawab dan dia tengah submit dia punya task tu, dan kita tanda terus dan kemudian kita return balik. Dan kita tak tunggu masa sampai kelas tu tamat, minggu depan baru nak check, so kita buat real time. Dan sama juga kalau macam cikgu maknanya cikgu dah nampak pelajar tu tengah jawab, contohlah macam cikgu membuat tugasan dalam bentuk platform lain seperti mana Quizizz ke apa, di mana Quizizz selain cikgu jalankan dalam bentuk assignment, cikgu boleh buat secara live. Macam mana cikgu nak buat live tu, kat situ cikgu akan nampak terus markah-markah pelajar ni skor salah banyak, cikgu nak repeat kali kedua ke kali ketiga ke, so semasa sama dengan cikgu lah. So part-part itulah yang saya rasa untuk part kedua ni saya akan sambung juga untuk pengurusan semasa. So kita banyak lagi lah secara live ni. Dan sebab kadang sedang sebelum ni kita banyak merancang macam ni dapat semasa actual, lepas masa tengah kelas ni ada part yang tak dapat nak buat, tiba cikgu kena tukar pada plan B, technical dia ini, so part tu lah yang saya cubalah mana saya akan masukkan dalam part kedua. Dan insyaAllah saya juga pada 5 malam tu kita cuba susun supaya sesi tu ada lebih kepada interaktif dan juga boleh digunakan lah di kelas PDPR cikgu. Dan nanti saya akan kongsikan semula sesi pendaftaran, sebab saya difahamkan ada guru yang memang nak akses juga untuk sesi kedua ni, sesi kedua. Cuma untuk mereka yang sedang mengikuti part pertama ni, mereka banyak saya sharekan bahan-bahan sesi dalam Google Drive part pertama. Dalam part kedua saya akan membina share drive yang baru, dan saya perlukan maklumat peserta yang mengikuti part kedua untuk mereka daftar dan juga untuk mengakseskan bahan-bahan. Okey, sampai di sini saja cikgu perjumpaan kita pada part pertama. Okay, sekali lagi cikgu, yang kurang daripada saya mohon maaf, sebab yang kekurangan tu daripada diri saya, dan yang lebih yang cikgu sampai tu, yang cikgu terima tu, ini adalah orang kata rezeki Allah bagi saya untuk saya kongsikan kepada cikgu. Dan saya pun masih lagi belajar, masih lagi menerokai daripada rakan-rakan guru yang mahir di luar sana. Saya pun belajar lagi dan saya sampaikan ilmu tu untuk cikgu yang mengikuti sesi kuat sama cikgu MT. Okey, dan cikgu Ina boleh off record.